Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Hari ini kita akan sambung kelas kita dengan bab yang terakhir dalam bahagian kimia tingkatan 4, iaitu bab 8 bahan buatan dalam industri bersama saya Cikgu Husna dan juga semua pelajar kelas 4 beta. Okey, saya harap kamu semua dalam keadaan bersedia untuk belajar ya. Okey, baiklah. Ini adalah summary untuk kesimpulan untuk kelas bab 8 bahan buatan dalam industri. Jadi kita mempunyai 8 subtopik, iaitu yang pertama 8.1 alloy dan kepentingannya yang kita akan belajar hari ini. Dan yang kedua 8.2 komposisi cahaya dan kegunaannya. Dan yang ketiga komposisi seramik dan kegunaannya. Dan yang keempat bahan komposit dan kepentingannya. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik 1, 8.1 alloy dan kepentingannya. Jadi kita akan belajar tentang maksud dan juga contoh alloy. Kita akan tahu apakah itu maksud alloy. Jadi saya rasa kamu adalah pertama kali mendengar perkataan alloy. Okey, ataupun saya sudah suruh kamu lihat video yang berkaitan dalam YouTube. Saya harap kamu semua tontonlah video itu. Okey, yang kedua perbandingan sifat alloy dan logam tulen. Yang ketiga pula, yang terakhir, kewajaran penggunaan alloy berdasarkan komposisi dan juga sifat. Jadi jom kita belajar. Sebelum tu kita akan tonton dulu video ini. So ada dalam YouTube ke? Kita tak ingat. Okey, ada dalam YouTube. Okey, jom kita tonton.
Okey, baiklah. Saya rasa ni lah video yang paling menarik setakat ni saya jumpa dalam YouTube. Okey, jom kita lihat balik apa yang diterangkan berdasarkan video ni. Okey, ni dia terangkan intro mula-mula. Dia cakap dalam space pun kita guna alloy untuk membuat kapal angkasa tu kita menggunakan alloy. Tapi alloy ni apa? Tapi sekejap lagi kita akan tengoklah apakah maksud alloy. Okey, dia cakap nak buat aerospace pun kita guna alloy untuk bahan tu. Lepas tu robot pun menggunakan alloy. Lepas tu dia cakap and in your mouth. Maksudnya braces. Dia maksudkan braces. Okay, di sini dia antara contoh gambar braces lah. Okay, braces tu sendiri terbuat daripada alloy. Okay, ini adalah dia cakap these are material that remember different shape. Bukannya dia ni ada ingatan, tetapi dia boleh berubah kepada banyak bentuk. Macam contoh ni alloy, contoh alloy, kita ketuk alloy tersebut, bentuk alloy tersebut akan berubah bentuk. Macam contoh ni straight, lepas kita ketuk dia akan jadi bengkok. Tapi macam tadi kita tengok magic tadi, dia tunjukkan magic. Sekejap, okay. Okay, di sini. Ditunjukkan alloy. Dia panaskan. Mula-mula dia rub around, maksudnya dia letakkan di tengah jari tu. Lepas tu, dia panaskan alloy tu semula. Jadi, dia akan kembali kepada bentuk asal. That is the mean of remember the shape. Dia boleh kembali kepada bentuk asal dan juga dia boleh berubah banyak bentuk. Okey, lepas tu dia terangkan tentang kedudukan alloy tersebut. Kedudukan alloy ini, contoh kita ketuk. Alloy A, alloy yang bernama Ali, contohlah. Ali yang tengah makan popcorn ni, dia akan berubah, bila diketuk, dia akan berubah kedudukan. Tapi apabila dia kembali bertukar kepada bentuk asal, dia akan kembali kepada bentuk asalnya. Okay, macam contoh ni lah kan. Di sini, dia bergerak. Begitu. Dia bergerak kepada kedudukan asalnya. Macam contoh ni adalah salah satu contoh pergerakan alloy. Dia sentiasa bergerak tetapi dia bergetar, contoh alloy tu dalam bentuk pepejal. Okey, kita telah belajar teori jiring pelanggaran. Alloy yang berbentuk pepejal akan bergetar pada kedudukannya. Tapi dia tetap berlanggar. Okey. Terusnya dia menyatakan dalam kita menggunakan juga bahan alloy untuk membuat robot-robot dan menghantarnya kepada Marikh, planet Marikh untuk proses saintis lah. Okay, ini adalah menggunakan alloy macam yang ni. Bila macam sama juga, dia menggunakan sifat yang kita tunjukkan tadi. Apa ni, kita wrap around the finger tu, lepas tu dia akan berubah bentuk. Sama juga dengan proses robot ni. Apabila cahaya matahari datang, dia akan tertutup. Tapi apabila tiada cahaya matahari, panel solar tu akan terbuka. Macam tu. Okay, seterusnya kita gunakan dalam pembedahan alloy ni. Kita menggunakan pembedahan ni sebagai contoh salur darah tu tersumbat. Jadi kita masukkan, saya rasa macam robot lah kot. Dia menggunakan robot yang menggunakan bahan alloy untuk mengembangkan, membesarkan salur darah tersebut. Macam contoh yang ni. Ni adalah salah satu bahan yang menggunakan alloy. Okey, seterusnya ni lah disebut robot ni menggunakan alloy. Jadi dia cakap tadi ini adalah butterfly. Tapi kalau dalam reality ini adalah kita panggil sebagai satelit. Okey. Dan juga dia ada mention dalam bra, sesetengah bra menggunakan bahan alloy juga. Tapi sesetengah sahajalah. Okey. Ini adalah kedudukan alloy. Itu sahaja untuk penerangan video ini. Okay, kita akan kembali kepada pembelajaran kita hari ini. Ini adalah standard pembelajaran untuk subtopik 8.1 alloy dan kepentingannya. Okay, yang pertama saya harap pelajar boleh memerihalkan maksud
dengan contoh alloy tu. Okey, yang kedua mengeksperimen untuk membandingkan sifat alloy dengan logam tulen. Kita akan bandingkan sifat alloy dan juga logam tulen. Okey, yang ketiga mewajarkan penggunaan alloy berdasarkan komposisi dan sifatnya. Okey, itu adalah standard pembelajaran kita. Okey, ini adalah salah satu contoh alloy yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, sekejap saya padam. Okey, ini adalah salah satu gambar kapal terbang yang kita biasa lihat di Malaysia. Inilah kapal terbang emas, iaitu Malaysia Airlines. Okey, soalannya mengapakah aluminium tulen? Aluminium tulen ini adalah salah satu contoh logam tulen. Tidak digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Kenapa dia tidak menggunakan logam tulen? Kenapa dia menggunakan alloy? Okey, badan kapal terbang ini dia menggunakan alloy. Dia bukan salah satu contoh alloy, tapi dia menggunakan salah satu contoh alloy lah. Dia tak menggunakan logam tulen. Okey. Ini adalah maksud alloy, campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utamanya adalah logam. Okey, fahamkan di sini dia adalah campuran dua atau lebih mana-mana unsur. Tetapi unsur utamanya adalah logam. Okey. Tahukah anda bagaimanakah benda di sekeliling kita diperbuat daripada alloy? Okey, jom kita belajar. Okey, ini adalah contoh alloy yang pertama. Ni kita biasa lihat dekat KL, Kuala Lumpur. Ini adalah salah satu tugu kemerdekaan negara kita, Tugu Negara. Okey, Tugu Negara ini monumen yang dibina pada tahun 1966 lagi yang menggunakan alloy. Okey, Tugu Negara ini dibina menggunakan gangsa. Okey, gangsa-gangsa ini adalah salah satu contoh alloy. Ia bukanlah logam tulen. Okay, yang kedua adalah contoh tadi yang saya tunjukkan tadi. Antara contoh alloy yang menggunakan untuk membuat badan kapal terbang ialah duralumin. Okay, ingat ya, duralumin yang membuat badan kapal terbang. Okay, duralumin ini adalah contoh alloy. Alloy ini bukanlah logam tulen, ya. Kalau macam tadi soalan tadi kita lihat logam tulen, aluminium tulen. Jadi kenapa dia menggunakan duralumin? Kenapa tak menggunakan aluminium tulen? Okey, sekejap lagi kita akan jawab persoalan itu. Okey, yang ketiga adalah contoh alloy iaitu pingat gangsa. Okey, pingat gangsa tersebut diperbuat daripada gangsa. Macam tadi kita menggunakan gangsa juga untuk membuat monumen Tugu Negara. Okay, gangsa ni banyaklah kegunaan dia. Okay, contoh alloy yang keempat, keluli. Keluli ini untuk membuat kereta, badan kereta ya. Okay. Yang keempat adalah keluli nilkarat untuk membuat sudu dan garfu. Keluli nilkarat. Lainnya keluli dengan keluli nilkarat tu dua benda yang lain. Okey, yang kelima, pewter untuk membuat cenderamata. Ya, saya rasa ni first time kamu dengar pewter. Okey, saya ada catat. Pewter ini adalah bermaksud 85 ataupun 99% kandungan timah. Jadi kita boleh cakapkan dia ni adalah sejenis campuran timah. Timah-timah ni kita boleh ambil dalam bukit. Kita boleh macam contoh orang apa ni Tina? Tawih-tawih bukit. Gitulah. Bukan. Pewter adalah untuk membuat cenderamata ataupun tin. Tin tu macam tin untuk tin sardin, tin susu. Itulah ia menggunakan pewter. Okey, yang kedua kita akan belajar tentang perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Okey.
Jom kita lihat eksperimen 8.1 untuk mengkaji sifat tahan kakisan bahan dan juga sifat kekerasan bahan.
Jadi kita telah tengok video tentang eksperimen tadi. Video tadi sangat bermanfaat dan juga saya harap kamu fahamlah berdasarkan eksperimen tadi. Jadi saya takkan ulang lagi. Kalau kamu ingin fahamkan lagi, kamu boleh replay video ni. Okay, kita teruskan pembelajaran kita. Okay, ini adalah perbandingan alloy dan juga logam tulen. Okay, sini kita boleh lihat perbezaan dari segi permukaan. Alloy berkilat manakala logam tulen pudar. Okay, pudar tu bermaksud lapisan permukaan pada luar permukaan tersebut. Kita boleh lihat contoh gangsa dia berkilat. Tapi logam tulen, contoh aluminium logam tulen, permukaannya dari segi sedikit pudar. Okey, dari segi sifat ketahanan kakisan, alloy ni tahan kakis. Macam eksperimen tadi kita bezakan dua paku. Okey, paku alloy dia tidak terkakis sangat, tapi logam tulen mudah untuk kakis. Okey, dari segi sifat kekerasan macam tadi kita tengok eksperimen tadi, alloy bersifat keras dan juga logam tulen bersifat kurang keras. Okey, untuk soalan ni, Rajah 8.4 menunjukkan perbandingan sifat alloy dan logam tulen. Proses pengaloyan boleh membantu mencegah kakisan logam dan juga mengubah sifat logam tulen supaya lebih keras dan kukuh. Okay, macam tadi kita tengok analogi, bukan analogi, macam soalan mengapakah aluminium tulen tidak digunakan untuk membuat bahan badan kepada kapal terbang, tapi menggunakan duralumin. Kenapa? Duralumin tu alloy. Jadi jelas di sini alloy ni tahan kakisan dan juga lebih keras berbanding logam tulen iaitu aluminium. Okey, bagaimanakah proses ini berlaku? Kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 257. Okey, mari kita baca. Logam tulen terdiri daripada satu jenis atom. Okey, logam tulen ni tiada campuran mana-mana bahan ataupun unsur. Jadi, dia adalah satu jenis atom sahaja yang sama saiz dan disusun secara teratur. Dia adalah daripada sama saiz, satu atom yang saiznya sama, disusun secara teratur macam gambar rajah ni. Okey, apabila dikenakan daya, macam contoh daya maksudnya apabila kita ketuk atom tersebut, logam tersebut, lapisan atom logam akan mudah menggelongsor. Jadi, bila dia mudah menggelongsor ke sini, jadi dia tidak keras. Lapisan atom logam tulen mudah menggelongsor. Menggelongsor ya, bukan berubah bentuk. Tapi kamu perlu menggunakan istilah menggelongsor di atas satu sama lain. Okay, hal ini menyebabkan logam tulen bersifat muluh. Muluh ni, okay, kamu boleh Google maksud sebenar muluh ataupun dipanggil mudah ditarik menjadi dawai halus. Maksudnya dia boleh berubah bentuk, mudah untuk berubah bentuk. Okey, apabila logam tulen juga bersifat boleh ditempa ataupun mudah dibentuk macam tadilah saya cakap tadi. Terdapat beberapa ruang kosong. Okey, di sini adalah ruang kosong yang dinyatakan di dalam logam tulen. Apabila dikenakan daya, kenakan daya,
atom-atom akan menggelongsor. Ingat ya, istilah menggelongsor untuk mengisi ruang kosong dan membentuk struktur baru, akan membentuk bentuk baharu. Okey, itu sahaja. Okey, manakala untuk alloy pula, alloy terbentuk apabila atom-atom asing, campuran atom-atom asing. Di sini kita boleh lihat terdapat unsur asing dalam bentuk ni lah, susunan atom. Okey, atom-atom asing mempunyai saiz yang berlainan. Kita tengok saiz ni lebih besar berbanding atom logam tulen. Oleh itu, susunan teratur atom logam tulen akan terganggu. Okey, apabila terganggu menyebabkan lapisan atom di dalam alloy suka untuk menggelongsor. Jadi dia suka untuk menggelongsor apabila dikenakan daya. Contoh kita kenakan daya, tapi tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi kita boleh katakan contoh tadi apositis kita betul lah. Dia keras dan juga tahan kakisan. Okey, kewajaran penggunaan alloy berdasarkan komposisi dan juga sifat. Okey, kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 258. Okey, ni macam banyak sangat. Jadi kalau saya ajar hari ini, benda ni takkan habis sampailah ke pagi esok. Jadi saya nak kamu semua baca. Okay, kita akan buat kuis berdasarkan subtopik ini. Jangan lupa ya. Ini kita telah belajar duralumin digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Okay, saya sepintas lalu. Gangsa digunakan untuk membuat pingat. Okay, loyang ni digunakan untuk membuat kunci. Keluli untuk membuat kereta. Badan kereta, keluli ni karat, sudu, garfu. Okay, pewter pula untuk membuat cenderamata. Okay, kamu boleh lihatlah berapa komposisinya, berapa sifat dia. Okay. Ni kita akan tengok contoh dalam kehidupan seharian kita iaitu kereta api maglev yang menggunakan teknologi alloy.
Okey, itu sahaja. Saya harap kamu fahamlah tentang kereta api maglev. Okey, kereta api maglev ini menggunakan salah satu alloy lah. Okey, ini di sebuah idea lah kita panggil. Okey, ini adalah contoh kereta api tersebut. Jadi, inilah yang dipanggil kereta api terapung. Okey, dia menggunakan medan kuasa magnet untuk mengapungkan kereta api tersebut. Jadi kereta api ini bukanlah berpijak kepada rel kereta api tetapi ia menggunakan kuasa apung. Jadi apabila menggunakan kuasa magnet, ia mampu bergerak dengan lebih pantas, lebih laju. Okey, macam yang video ni. Okey, kita boleh tengok dia mampu bergerak di dalam, dia mampu bergerak di atas magnet tersebut. Tapi dekat Malaysia ni saya rasa tak ada lagi setakat ni. Sangat laju ya. Setakat ni China telah menggunakan alatan inilah, kemajuan ini. Okey, seterusnya kita akan teruskan pembelajaran kita. Okay, inilah salah satu contoh kereta api maglev. Okey, superkonduktor merupakan satu contoh alloy. Jadi superkonduktor, contoh alloy yang digunakan adalah superkonduktor dalam pengangkutan elektrik seperti kereta api maglev. Okey, sumber konduktor ini tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Alloy ini digunakan untuk membuat magnet yang mengapungkan gerabak. Jadi dia mampu mengapungkan kereta api tersebut dan menggerakkan pada kelajuan yang sangat tinggi. Okey. Okey, untuk latihan pengukuhan, saya tinggalkan kamu semua sekejap. Tak payahlah. Saya akan bagi kuis untuk kamu semua. Sekejap. Maafkan saya. Latihan ini saya harap kamu semua dapat buat latihan ini. Kamu buat latihan 1, 2 dan juga 3 sikit sini. Hanya tulis dalam bentuk perenggan sahaja. Tulis dalam bentuk point. Okey. Tak perlu perenggan, tulis dalam bentuk point. Okey, jadi selepas kelas esok kita kelas pukul 11.10. Dalam pukul 11.40 saya akan bagikan satu soal selidik kepada kamu semua yang berkaitan dengan pengajian saya lah. Jadi saya harap kamu semua dapat menjawab Google Form tersebut lah untuk pengajian saya juga. Okay, mana tahu kamu tolong saya, insya-Allah Tuhan akan tolong kamu semua dalam peperiksaan akan datang iaitu SPM. Okay, untuk kesimpulan kelas kita pada hari ini, yang pertama kamu dapat memerihalkan dengan contoh aluminium. Macam kita lihat tadi, terdapat 3 alloy yang penting iaitu duralumin untuk membuat bahan kapal terbang. Yang kedua, gangsa untuk membuat pingat. Dan juga ketiga, keluli badan kereta. Okay, keluli untuk membuat badan kereta. Okay, yang kedua, mengeksperimen untuk membandingkan sifat alloy dengan logam tulennya. Okay, kita telah melihat tadi video tentang eksperimen membandingkan sifat alloy dengan logam tulen. Okay, yang ketiga, mewajarkan penggunaan alloy berdasarkan komposisi dan sifatnya. Okay. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu semua dapat membuat latihan pengukuhan yang saya bagi dan juga menjawab Google Form yang saya akan agihkan sekejap lagi. Okey, lepas tu yang kedua saya harap kamu semua jaga diri, jaga kesihatan masing-masing. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.